Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Bersama saya, Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. Maksudnya, mereka bersumpah dengan nama Allah bahawa mereka tidak mengatakan sesuatu yang buruk terhadapmu. Padahal sesungguhnya mereka telah mengatakan perkataan kufur dan mereka pula menjadi kafir sesudah Islam, serta mereka berazam untuk melakukan apa yang mereka tidak akan dapat mencapainya, iaitu membunuhmu. Dan tidaklah mereka mencaci dan mencela Islam, melainkan setelah Allah dan Rasulnya memberi kesenangan kepada mereka dari limpah kurniaannya. Oleh itu, jika mereka bertaubat, mereka akan beroleh kebaikan. Dan jika mereka berpaling ingkar, Allah akan menyeksa mereka dengan azab seksa yang tidak terperi sakitnya pun di bumi ini, yang akan menjadi pelindung dan juga yang menjadi penolong. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa lafaz kalimah al-kufri pada ayat ke-74 surah At-Taubah ini adalah kalimah yang menunjukkan kekufuran pengucapnya. Kalimah ini dalam pengertian bahasa Arab adalah lafaz yang diucapkan secara tunggal maupun terdiri daripada beberapa perkataan. Ia juga digunakan untuk satu susunan kata yang sempurna dan singkat. Kalimah takwa adalah la ilaha illallah, iaitu dua kalimah syahadah. Kemudian kalimah illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlih, yang bermaksud selain kerana Allah dan Rasulnya telah melimpahkan kurniaannya kepada mereka, adalah lahirnya masyarakat baru yang terdiri dari kaum muhajirin dan ansar, perolehan harta rampasan perang di samping rasa aman dan tenteram,
Padahal sebelum datangnya Islam, mereka saling berperang bahkan bimbang berlakunya penculikan. Hadirnya masyarakat baru ini memberikan impak positif antara lain dalam kegiatan ekonomi, sosial dan lain-lain yang tidak mungkin tercapai tanpa kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa ajaran ilahi. Manakala kalimah ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir yang bermaksud mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung dan tidak pula ada penolong di bumi. Dapat juga difahami bahawa tidak ada satu kelompok masyarakat pun dari suku kaum yang berada di daerah sekitar mereka yang berani memberi perlindungan. Kalaupun ada, maka pembelaan dan perlindungan itu akan menjadi sia-sia. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin menyatakan pada ayat ke-74 surah At-Taubah ini bahawa orang munafik itu selalu berperangai dalam dua muka, iaitu mereka selalu bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala bahawa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agama Islam, sedangkan mereka telah mengatakan yang buruk serta merancang untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun mereka tidak berupaya untuk berbuat demikian. Qatadah radhiyallahu anhu berkata bahawa ayat ini pada asalnya turun mengenai ketua munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul yang menggesa orang Ansar supaya memberi bantuan kepada saudara mereka sesama Ansar dengan mengatakan bahawa jangan dibiarkan orang Muhammad mengalahkan mereka, iaitu ketika berlakunya pergaduhan yang membawa kepada pembunuhan dua orang, seorang daripada suku Juhani bukan Ansar dan seorang lagi orang Ansar, dan orang Juhani itu dapat mengalahkan orang Ansar. Kejadian itu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda mengutuskan orang untuk bertanya Abdullah bin Ubay tentang apa yang berlaku, iaitu mengapakah beliau menghasut, tetapi beliau menafikan. Lalu turunlah ayat ini mengenai hasrat mereka untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Katsir rahimahullah telah menyatakan bahawa terdapat pakatan beberapa belas orang munafik untuk melakukan perbuatan itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan pulang daripada peperangan Tabuk. Tetapi rancangan itu gagal walaupun mereka amat jahat. Namun Allah Subhanahu wa taala masih memberi peluang dan tawaran kepada mereka untuk kembali ke pangkal jalan dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tetapi sebaliknya, jika mereka terus berdegil, maka mereka akan menerima akibatnya di dunia, iaitu ditawan, dibunuh tanpa sesiapa pun yang dapat menolong dan membantu mereka. Manakala di akhirat pula, mereka akan beroleh azab seksa neraka. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-74 surah At-Taubah ini menyatakan bahawa ayat ini menjadi ingatan kepada kaum muslimin atas sikap kekerdilan jiwa puak munafik sebagaimana yang telah dijelaskan pada ayat ke-64 surah At-Taubah pada siri sebelum ini, iaitu mereka bermudah-mudah bersumpah dengan nama Allah untuk membersihkan diri. Kemudian datanglah lanjutan ayat, dan mereka sangat mengingini apa yang tidak dapat mereka capai. Dalam ayat ini, hammu yang kita ertikan ialah tujuan mereka mengandungi maksud yang jahat, iaitu komplot terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun maksud itu tidak dapat mereka capai. Diceritakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, dinukilkan daripada kitab Al-Maghazi yang diriwayatkan diterima daripada Urwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Madinah dari peperangan Tabuk. Setelah sampai di pertengahan jalan, beberapa orang munafik membuat satu muafakat jahat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pandangan mereka terdapat satu tempat yang sesuai
untuk melaksanakan perbuatan jahat mereka itu, iaitu di jalan pendakian Aqabah yang sempit dan curam yang hanya boleh dilalui oleh seorang sahaja pada satu masa. Maka mereka nampak itu peluang terbaik untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana pengiring pada waktu itu akan hanya ada di depan dan belakang baginda sahaja. Perkara yang sebenar telah diberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu. Nabi sudah mengetahui siapakah mereka yang telah cuba untuk membunuh baginda. Oleh itu Nabi telah memanggil mereka, bertanyakan perkara itu, dan mereka bersumpah bahawa mereka tidak membuat perancangan untuk membunuh baginda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat berita itu melalui wahyu. Oleh itu baginda tahu siapakah yang membuat perancangan tersebut. Baginda hanya memberitahu Huzaifah ibnu Yaman sahaja tentang siapakah orang itu, dan Huzaifah mestilah menjaga rahsia itu sampai bila-bila. Kerana itulah Huzaifah digelar sebagai pemegang rahsia yang tidak boleh diketahui oleh sesiapa pun. Kerana dia tahu berkenaan ciri-ciri orang munafik yang terlibat dalam peristiwa itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepadanya mengenai mereka, tidak kepada orang lain. Ibn Katsir rahimahullah sengaja memuatkan nama-nama orang yang berkomplot jahat di dalam kitabnya yang disebut sebagai Ashabul Aqabah. Beliau nukilkan berdasarkan riwayat At-Tabrani, iaitu seramai 12 orang. Pertama, Mut'ab bin Qushair. Kedua, Wadi'ah bin Thabit. Ketiga, Wajad bin Abdullah bin Nabtal bin Al-Haris dari Bani Amir bin Auf. Keempat, Al-Haris bin Yazid At-Ta'i. Yang kelima, Aus bin Qaizi. Yang keenam, Al-Haris bin Suaid. Ketujuh, Sa'ad bin Zararah. 8, Qaid bin Fahad. 9, Suaid bin Dais dari Bani Al-Habli. 10, Qais bin Amru bin Sahal. 11, Zaid bin Al-Lusaid. 12, Sulalah bin Al-Hammam. Dua yang terakhir adalah dari Yahudi Bani Qainuqa yang berpura-pura memeluk Islam. Menurut Said Muhammad Rashid Ridha di dalam kitabnya Al-Manar, tujuan nama tersebut disenaraikan untuk memelihara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang utama dan setia daripada tuduhan jahat yang dilemparkan oleh puak Syiah terhadap sahabat baginda yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-74 surah At-Taubah. Menurut pentafsiran oleh para ulama, ayat ini mengesahkan tentang sikap orang munafik yang akan melakukan apa sahaja demi menutupi keburukan perbuatan dan ucapan mereka. Bahkan mereka berani bersumpah dengan nama Allah di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa mereka tidak pernah mengatakan sesuatu yang menyakiti baginda Rasul, padahal sumpah itu suatu pembohongan. Sungguh mereka mengucapkan perkataan kekafiran kerana mencela Nabi Muhammad dan agama Islam serta berhasrat untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini tidak lain hanyalah didorong oleh rasa iri hati dan dengki kerana tidak diangkat sebagai tokoh dan pemimpin di Madinah yang berjaya mengendurkan ketegangan antara kabilah Aus dan Khazraj. Jika mereka bertaubat dari sikap kemunafikan dan menyesalinya sehingga taubat mereka diterima, itu lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling dari iman serta terus-menerus di dalam kemunafikannya, nescaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dengan pelbagai bentuk dan di akhirat dengan neraka Jahannam. Mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula ada penolong di bumi jika azab menimpa mereka. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-74 surah At-Taubah ini, pertama, sebagai seorang Muslim, kita mestilah menjaga tingkah laku. Setiap perkataan yang diungkapkan mestilah jujur
setiap janji yang dibuat mestilah ditepati dan apabila diberi tanggungjawab serta amanah, hendaklah ditunaikan dengan sebaik mungkin supaya terhindar daripada tergolong dalam ciri-ciri orang munafik. Kedua, umat Islam hendaklah mencontohi sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi kaum munafik dengan menunjukkan akhlak yang baik. Kerana salah satu sifat yang tidak pernah terlintas di hati orang munafik ialah berakhlak mulia. Ketiga, Al-Quran adalah hidayah dan petunjuk dalam pelbagai persoalan kehidupan manusia. Ia memberi panduan dalam setiap kehidupan sebagaimana Allah menugaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberi petunjuk dan rahmat ke seluruh alam. Tuan-tuan dan puan-puan para pendengar yang dimuliakan, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.